Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen motivasi penjawat awam. Dan hari ini kita bertuah, Alhamdulillah kita berbesar hati, kita telah pun mengundang ke studio untuk sama-sama membincangkan mengenai dengan pengalaman kerja memantapkan perkhidmatan pelanggan. Dan yang hadir di studio bersama kita hari ini ialah Yang Mulia Muhammad Nur Azlin Datuk Paduka Haji Muhammad Kasim, merupakan seorang pegawai latihan kanan Institut Perkhidmatan Awam. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ya. Baik, edisi harian ini kita ni akan jom berkatakan ni tuan berkenaan dengan pengalaman kerja memantapkan perkhidmatan pelanggan. Jadi kita akan terus kepada persoalan kita ni harian ini. Jadi apakah situasi terkini berkaitan dengan perkhidmatan pelanggan, perkhidmatan awam di negara kita ni, Brunei Darussalam, dapat dikongsikan? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, merujuk kepada statistik yang diambil oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, kualiti perkhidmatan pelanggan di jabatan-jabatan yang memberi khidmat kepada orang awam secara keseluruhan mencapai markah 74.7%. Walaupun CP di bawah sasaran iaitu yang ditetapkan 75%, ini menunjukkan bahawa memang ada perkhidmatan pelanggan yang disampaikan itu adalah secara cemerlang, iaitu markah tertinggi yang diperolehi di sini adalah 96.8%. Walau bagaimanapun ini menunjukkan masih terdapat jabatan-jabatan yang boleh meningkatkan lagi pemberian perkhidmatan mereka. Alhamdulillah, itu dia di antara perkongsian statistik tu tuan. Mungkin boleh kami ajukan soalan berikutnya kepada kita tuan. Mungkin kalau kita boleh terangkan kepada penonton pada pagi hari ini mengenai dengan apakah sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Institut Perkhidmatan Awam dalam meningkatkan lagi mutu perkhidmatan pelanggan tuan. Ya. Jadi Institut Perkhidmatan Awam ataupun lebih dikenali sebagai IPA memang setiap tahun menganjurkan program-program perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, khususnya kepada dua peringkat, iaitu kepada pegawai ataupun penyelia barisan hadapan dan mereka barisan hadapan sendiri, iaitu frontliners dan kedua-dua pihak tersebut perlu menguasai kaedah dan juga mengetahui proses penyediaan penyampaian perkhidmatan yang cemerlang, di mana barisan hadapan perlu mengamalkan kaedah perkhidmatan yang berkualiti, dan sebagai seorang ketua penyelia perlu mengatur bagaimana proses-proses dan prosedur dalam persediaan perkhidmatan pelanggan yang berkualiti. Dan sebenarnya Jo, dalam hal ini tuan, mengapa sebenarnya peranan seorang ketua penting di dalam perkhidmatan pelanggan, walaupun sebenarnya ketua ini jarang orang berhadapan ataupun berinteraksi memberikan perkhidmatan secara langsung kepada pelanggan itu sendiri? Ya, memang betul seorang ketua ni ataupun pegawai berada di belakang office ataupun back office tetapi menjadi tanggungjawab peranan seorang ketua itu dalam membimbing dan sentiasa memantau barisan hadapan mereka. Sebab ketua seharusnya sering bertanyakan khabar mengenai dan status kerja, adakah berhadapan dengan situasi yang rumit ataupun mungkin berhadapan dengan cabaran-cabaran. Jadi di sini seorang ketua perlu peka dalam menangani kalau ada isu yang tidak dapat dihadapi oleh barisan hadapan. Jadi adalah menjadi tanggungjawab seorang ketua dalam memastikan barisan hadapan ini dilengkapkan dengan ilmu, pengetahuan dan peralatan bagi dapat mengendalikan kerja seharian. Akhir sekali, seorang ketua barisan hadapan perlu juga mengungsikan visi, misi dan juga matlamat sebuah jabatan tersebut agar orang bawahan dapat menerapkan lagi, memberikan komitmen kerja setiap hari. Ya, betul. Jadi tuan ada memaklumkan tadi, ada mengongsikan mengenai dengan peranan seorang ketua dan jika seseorang yang berada di barisan hadapan tuan, kalau boleh tanyakan soalan berikutnya tuan, kalau tuan melihat dari segi komitmen kerja contohnya saja, bagaimana seseorang yang berada di barisan hadapan boleh meningkatkan sikap tanggungjawabnya tuan terhadap pemberian perkhidmatan? Ya. Jadi barisan hadapan ini perlu mengetahui visi dan misi tadi yang matlamat jabatan, objektif jabatan, sebab agar mereka dapat menerapkan semangat semangat pemberian perkhidmatan yang cemerlang. Sebab kita ni khawatir kalau kerja tu dilihat sebagai rutin, kerja seharian saja, berhadapan dengan orang yang datang, orang awam saja setiap hari. Jadi mungkin mereka kurang komitmen dari sana sebab tidak mengetahui kepentingan, impak yang ada terhadap jabatan peranan jabatan. Jadi di sini perlulah seorang barisan hadapan mengetahui bahawa mereka menjadi orang yang pertama berinteraksi
dengan orang awam. Mereka akan mencerminkan imej sebuah jabatan tersebut. Betul. Dan tambahan lagi ada tekad pemedulian orang ramai TPOR, ataupun TPOR dalam memastikan perkhidmatan itu diberikan dalam masa yang telah ditetapkan oleh jabatan tersebut. Yeah. Jika barisan hadapan gagal menyampaikan perkhidmatan dalam masa yang tertentu ataupun mungkin menyampaikan perkhidmatan itu dengan yang tidak baik kurang baik, kurang elok. Jadi dikhawatiri ia akan menjatuhkan imej jabatan tersebut dan merapuhkan kepercayaan orang terhadap perkhidmatan yang disediakan. Jikapun kiranya ada sesuatu yang boleh menghalang ataupun melambatkan proses pengurusan ataupun permohonan tersebut, menjadi tanggungjawab juga saya percaya kepada organisasi berkenaan memaklumkan kepada pelanggan kesukaran ataupun halangan-halangan yang berlaku tuan. Dan sebelum itu juga barangkali ingin kami mengetahui kaedah perkhidmatan pelanggan dan juga peringkat ketua barisan hadapan ini, contoh kaedah perkhidmatan yang diberikan. Bagaimana? Jadi seorang ketua memantau kaunter-kaunter seperti yang saya maklumkan sebelum ini, perlu memantau, melihat keadaan, situasi dan memastikan jika ada perlu intervensi ataupun perlu masuk campur daripada pihak seorang pegawai dan ketua. Mana tahu mungkin barisan hadapan ini menghadapi situasi yang sangat mencabar. Mungkin mereka tidak mengetahui maklumat yang berkenaan dan pegawai tersebut bolehlah membantu dalam menangani situasi tersebut. Bagi barisan hadapan pula yang paling penting adalah senyuman. Mohon maaf sebab menggunakan mask masa ini, tetapi dari gerak dari segi percakapan pun gesture betul. Kita ni perlu walaupun menggunakan mask, senyum itu memang akan nampak dari pergerakan badan. Jadi sentiasa senyum. Itulah yang paling penting supaya agar nampak ceria apabila berhadapan dengan apa saja situasi. Jadi walaupun apa juga keadaan seperti berhadapan dengan keadaan yang sangat sulit mencabar, terus bersikap profesional dan berikanlah layanan sepenuhnya. Betul lah. Kadang-kadang sama ada pemberi perkhidmatan ataupun penerima perkhidmatan ni, kita ni tahu bahawa asal kita ni orang tahu akan adab cara berurusan, dan di samping itu kita ni boleh menilai sama ada kita ni pelanggan ataupun pemberi perkhidmatan itu nada suara dalam berurusan itu. Di sana kita ni boleh mengetahui, dan ia merupakan satu elemen yang saya rasakan cukup penting juga supaya timbulnya keselesaan dalam berurusan dan memberikan pengurusan itu. Rasanya macam saya terus tekanang ni tuan. Kalau tadi bekerja di barisan harapan, profesionalisme itu memang penting sekali. Tunjukkan sikap profesional kita ni. Sentiasa senyum kepada pelanggan. Whatever happens at home, stays at home. Mungkin ada masalah, memang ada penuh cabaran, ada kejadian mungkin berlaku di rumah dan sebagainya. Tapi tidak harusnya dibawa ke kerja, di tempat kerja dan akan memberikan impak kepada layanan daripada pelanggan. Dan bercakap mengenai dengan cabaran ni tuan. Kalau kita boleh kongsikan tuan, dari segi pengamatan kita sendiri tuan, ataupun pendapat kita tuan, apakah cabaran yang akan dihadapi dalam penyediaan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang pada masa hadapan selain daripada yang dikongsikan tadi tuan? Okey, alhamdulillah memang saya sangat setuju tuan. Apa saja yang terjadi tu sentiasa senyum. Jadi cabaran yang pada masa akan datang ni, adakah senyuman itu mencukupi? Kerana pada awal tahun ini memang kerajaan tuan telah menyediakan banyak perkhidmatan digital, lebih daripada 180 perkhidmatan digital, dan insya-Allah perkhidmatan fizikal kaunter akan dialihkan. Lebih banyak lagi akan dialihkan secara atas talian. Cabaran nanti, adakah jabatan bersedia dalam menangani masalah-masalah, contohnya kalau ada aduan, kerosakan dalam sistem Jadi di sini bagaimana jika kaunter sudah tidak ada, apakah terjadi kepada perkhidmatan pelanggan yang berkenaan. Jadi jabatan-jabatan berkenaan haruslah peka terhadap keperluan masyarakat. Kedua-dua pihak ketua dan juga orang yang menyediakan perkhidmatan atau menjalankan perkhidmatan pelanggan itu mesti bekerjasama dalam memastikan proses kerja itu mereka tu mahir dan juga dilengkapkan dengan ilmu, pengetahuan, keperluan yang ada. Sebab dikhawatiri kalau dipindahkan secara atas talian perkhidmatan itu jika terdapat masalah, bagaimana ingin menjawab aduan, gangguan yang dihadapi oleh pelanggan.
Ya. Walaupun orang kita ni faham mau indah mau kita ni mesti juga beradaptasi dengan perubahan dan kaedah ataupun cara yang mungkin saja diperkenalkan daripada Jabatan Pengurusan Kerajaan kita ni lah secara amnya. Baik, sebelum mengakhiri sesi ini tuan ya, mungkin ada sebarang nasihat yang boleh dikongsikan mengenai dengan pemberian perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Nyata juga kita ni lihat pemberian perkhidmatan pelanggan ini mereka yang bertugas di kaunter-kaunter. Ini kalau kita ni hanya kaitkan kepada organisasi awam. Hatta sebenarnya kita ni pun frontliners je ni. Dan secara langsung kita ni berurusan dengan pelanggan secara itulah ya, walaupun tidak orang indah secara fizikal kita ni bertatap mata, tetapi bentuk perkhidmatan yang kita ni berikan ini pun sama je tujuannya sebenarnya. Mungkin ada sebarang nasihat dan saranan. Ya. Jadi saranan saya kepada mereka yang terlibat dalam perkhidmatan pelanggan ini adalah untuk bersikap adil dan berikan perkhidmatan yang sebaik mungkin tanpa mengira latar belakang mereka yang hadir lah tu. Jadi contohnya saya sendiri walaupun menjadi seorang pegawai dan tenaga pengajar di Institut Perkhidmatan Awam, siapa saja yang masuk pintu bangunan kami itu, saya akan menegur dan memberi layanan. Siapa saja, walaupun mereka itu warga perkhidmatan awam ataupun orang mungkin awam, syarikat orang awam yang berurusan dengan IPA. Jadi di sini itu adalah yang paling penting, di mana kita ni menerapkanlah tu sikap dan juga dorongan diri untuk memberi perkhidmatan pelanggan yang terbaik, walaupun mereka tu tidak dikenali ataupun walaupun keluarga. Kita ni bersikap adil. Ya, baik. Alhamdulillah. Waktu yang kita bawakan dalam segmen ini mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Ini antara peluang sebenarnya untuk kita ni mengulang kaji apa sebenarnya peranan dan tanggungjawab kita ni selaku warga perkhidmatan awam yang bertugas di kaunter-kaunter khususnya lah yang memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Dan kepada tuan, terima kasih kami ucapkan ruang dan masa dibawakan bersama kami di Rampai Pagi. InsyaAllah di sesi lain kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.